Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu daripada bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ayat ini adalah larangan untuk kita supaya jangan terlalu berlembut di dalam perkara-perkara yang tidak boleh bertolak ansur. Perkara yang melibatkan hukum yang secara terang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilakukan atau ditegah dari melakukannya. Jangan sesekali kita mengambil ringan akannya. Kelak bala atau musibah boleh menimpa kita, tidak kira sama ada kita melakukan perkara mungkar tersebut atau tidak. Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini telah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar mereka tidak membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan mereka, sebab Allah boleh menimpakan azab secara merata. Amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini, sebenarnya pendekatan yang ampuh bagi menyelesaikan segala kemelut atau gejala sosial yang melanda sesuatu masyarakat. Dengan wujudnya kesedaran masyarakat Islam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah pasti akan menghasilkan satu komuniti masyarakat harmoni dan sejahtera. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, tiada satu kaum pun yang mengerjakan kemaksiatan, sedangkan di antara mereka terdapat seorang lelaki yang paling kuat dan paling berpengaruh di antara mereka, lalu dia tidak mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka secara menyeluruh, atau Allah menimpakan bencana siksaan kepada mereka. Jelas sekali Rasulullah menegaskan bahawa balasan daripada Allah itu tidak hanya turun kepada mereka yang melakukan sesuatu kemungkaran, akan tetapi juga kepada mereka yang tidak berbuat sesuatu untuk mencegahnya. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan, yakni yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan, sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti agar mereka memahaminya. Di dalam ayat ini, begitu ditekankan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkuasa dan mampu menurunkan azab kepada mereka di dalam pelbagai bentuk. Mungkin ianya di dalam bentuk bencana alam dan juga di dalam bentuk peperangan, sama ada sesama sendiri atau dizalimi oleh pihak lain. Adapun rasa permusuhan sehingga terjadi perpecahan, itu juga merupakan satu tanda kekuasaan Tuhan yang boleh hadir di kalangan hamba-Nya yang tidak patuh pada suruhannya. Mengajar dan mendidik masyarakat di zaman keadaan sosial yang semakin meruncing ini bukan hanya sekadar mencegah dari berbuat sesuatu yang jelas ianya dosa, akan tetapi perkara mungkar itu juga boleh bermula daripada perbuatan syirik atau bid'ah yang menggunakan nama agama dan disebarkan di meja-meja kuliah. Unsur seperti ini juga, jika tiada yang mahu berdiri dan menegakkan sesuatu yang hak, maka bersedialah akan balasannya kelak.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni Al-Quran, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, yakni sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru atau berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Walaupun umat Islam pada hari ini terkandung di dalamnya pelbagai mazhab, pemahaman dan pendapat, akan tetapi kita tetap mesti berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai pegangan utama. Sesungguhnya nikmat Islam dan iman ini merupakan satu peringatan yang Allah tekankan di dalam ayat tadi. Bila mana sebelum kedatangan baginda Rasulullah ke Madinah, puak Arab di sana tidak bersatu. Apabila kedatangan golongan muhajirin dari Mekah bergabung pula dengan golongan Ansar di Madinah di atas tauhid kepada yang satu dan dikuatkan oleh Al-Quran, hati mereka dapat disatukan di dalam akidah yang sama. Betapa Allah telah memperingatkan golongan Arab Madinah bahawa bagaimana mereka dahulu seakan-akan sudah berada di tepi jurang neraka, akan tetapi Allah selamatkan mereka dengan kedatangan Islam. Perlunya ada di antara kita yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan dan berdakwah. Menggunakan pendekatan yang rahmah dan sabar juga perlu supaya ianya menjadi sesuatu yang berterusan. Menghalang sesuatu perbuatan mungkar juga adalah tanggungjawab kita semua. Berikan nasihat dahulu, tidak secara marah-marah, dan melakukan kekerasan adalah mencontohi kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka yang sentiasa membuat perkara-perkara tersebut adalah terdiri daripada mereka yang berjaya.
Kita juga diperingatkan supaya tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah berpecah belah akibat daripada tidak berpegang kepada agama. Penentangan mereka terhadap Islam telah menyebabkan mereka bertelingkah sesama sendiri, sehingga ia menjadi contoh peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan amaran yang keras kepada mereka yang bersifat demikian, yakni tiada amar ma'ruf nahi mungkar, akan terjadilah perpecahan dan perbalahan, dan akhirnya menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala.